Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sambung bab kitab Fathul Majid dalam bab menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu maksudnya sekiranya kita taat pada seorang dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maksudnya kita telah menyembahnya, kita telah beribadah kepadanya. Kita bawa riwayat daripada Imam Ahmad bahawa ada orang yang tahu hadis sahih, tahu membezakan hadis sahih tak sahih, kemudian dia ambil juga pendapat manusia tadi yang yang berlawanan dengan hadis tadi, ya. Jadi kat sini nak bagi kesimpulan bahawa kalau ada hadis atau hadis bertentangan tamaman dengan kita punya kefahaman atau kefahaman mana-mana manusia, maka hadis tadi kita kedepankan. Hadis itu yang kita diutamakan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya jangan kita ambil pendapat kita lebih daripada pendapat Al-Quran dan Sunnah. Jadi kat sini kita faham bahawa mana-mana pendapat yang bertentangan dengan hadis, kita ambil pendapat hadis tadi. Cuma kalau Allah hadis tadi ada banyak penafsiran, maka dekat sini kita tak boleh nak engkar orang tadi seolah-olah dia mengengkar dan menolak hadis Nabi SAW, ya. Contoh yang mudah lah, macam kita kata bab meletakkan tangan, ya, antara dada dan juga meletakkan solat, kan. Mazhab Hanafi macam mana? Bangladesh Hanafi apa? Hanafi, kan. Dia solat tangan tak macam ni, kan, bawah, kan, bawah pusat, betul tak? Mazhab juga kata letak tangan bawah pusat. Mazhab Syafi'i kata atas pusat. Sebagai ulama hadis kata tangan letak atas dada. Jadi kat sini kerana ada perbezaan pendapat dalam cara memahami hadis tadi. Jadi kalau ada pendapat kata tangan letak macam atas pusat, sebab apa dia kata tangan letak atas dada? Dada tadi ditafsirkan sebagai apa yang di hadapan kita ni, sadr. Ini semua bahagian depan. Jadi sebagai ulama dia mentafsirkan ini semua bahagian depan. Jadi macam ni lah. Sebab tu kata bawah pusat pun sebagai ulama dia tak boleh engkar sebab dia penafsirannya. Kalau orang letak tangan atas dada. Cuma yang letak tangan dada sebenarnya ulama engkar pula hadis tu. Dia kata apa? Bukan dia engkar tak nak terima hadis tu. So bagi mereka hadis yang letak tangan atas dada tu bagi mereka tidak mencapai darjat yang boleh diterima. Oleh sebab tu dia kata tangan letak sini, depan sini saja. Jadi kat sini tak boleh engkar, dia tak boleh kata kau asal kau tak tangan kau bawah pusat, orang Bangladesh semua tak tangan pusat, tak ikut sunnah. Bukan, tak boleh kata macam tu. Sebab itu cara nak memahami hadis, perbezaan dalam cara memahami hadis. Begitu juga dengan masalah sapu kepala, kan, sapu kepala. Ada setengah mazhab Syafi'i kata basuh 3 kali, ada yang kata basuh sekali. Sekali lagi ada perbezaan dari segi menerima hadis tu sahih ataupun tidak sahih. Cuma kalau kita ambil pendapat kita yang lebih dekat dengan hadis Nabi, kita kata basuh kepala sekali, kita kata itu afdal. Kalau tak Imam Syafi'i kata 3 kali afdal, dah khalas, kita hormat pendapat dia. Cuma bagi saya, kita kata bagi saya yang ni lebih afdal sebab ada hadisnya. Hadis Rubai' binti Muawwidh, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ali mengatakan bahawa Nabi membasuh kepalanya hanya sekali. Jadi Allah Ma'alam, ini ada perbezaan dari segi, tapi dia tak boleh engkar. Dalam masalah fiqhiyah, masalah fiqah, kalau ada dalil dan perbezaan tu timbul kerana cara faham dalil yang berbeza dan kerana mereka berbeza dari segi menghukum hadis, kan? Betul hadis. Setengah ulama mungkin dia pandang hadis ni sahih, setengah ulama pandang hadis tu tidak sahih. Macam tadilah, macam gerakkan jari, sebagai ulama memandang hadis gerakkan jari tu tidak sahih. Sebagai ulama pandang hadis tu tidak cukup kuat. Jadi yang kata yang sahih tu ialah sama ada angkat saja tanpa menggerakkan jari. Macam ni. Ada yang kata gerakkan jari sebab apa? Itu kita kata perbezaan dari segi, sebagai ulama pandang hadis itu sahih, sebagai ulama pandang hadis itu tak sahih. Ustaz, kenapa ada yang kata pandang sahih tak sahih? Sebab ini cara dia mengkaji hadis tersebut. Macam doktor lah. 2 orang doktor yang ada pendapat berbeza dalam masalah. Doktor kata, yang pertama kata operate, doktor kata tak payah operate. Tak ada pula kita kata doktor A ni bertembung dengan doktor B, maka dia bergaduh. Mana ada? Doktor tak bergaduh masalah ni. Kenapa dalam masalah fiqah kita nak bergaduh?
Tapi sekiranya, ni yang kedua, tapi satu bahagian pertama, tapi sekiranya pendapat tersebut memang tidak bersandar pada mana-mana hadis langsung, ambil daripada akal pemikiran semata-mata dan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ini wajib kita ingkar pendapat tersebut. Wajib kita ingkar pendapat tersebut. Faham tak kaedah ni? Sebab itulah sekarang ni kes ni dia ingkar. Kemungkinan tidak sampai hadis tersebut kepada Sufyan. Hari ni kan, aku pelik pada orang yang tahu hadis sahih, tapi bila datang pendapat Sufyan Ats-Tsauri, satu ulama juga bukan kata orang jahat, ulama dia ambil juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Kemungkinan yang dimasukkan oleh Imam Ahmad ni, hadis tersebut tak sampai kepada Sufyan, lalu dia mungkin berhukum bukan berdasarkan hadis, ijtihad dia sendiri. Lalu bila pakai ijtihad dia sendiri berbeza dengan hadis tadi, maka kita patutnya ambil hadis tadi. Betul Sufyan bersalah ke? Kita kata dia tak bersalah. Nabi kata idza istahada, bila berhukum seorang mujtahid, hakim itu berhukum dan dia betul, dapat 2 pahala, dan bila dia salah dia dapat satu pahala. Lepas tu kalau kita tengok muka surat 731, perenggan yang kedua, dia kata apa? Maka wajiblah atas orang yang tulus kepada dirinya, jika ia membaca kitab-kitab para ulama, memerhatikan apa yang ada di dalamnya dan mengetahui perkataan mereka. Nampak tak? Sebelum nak bantai dulu, sebelum nak kritik dulu, baca dan faham dulu. Lepas tu kita ni mengaku mazhab Syafi'i, dah baca ke kitab mazhab Syafi'i? Satu lagi. Awak mazhab apa mazhab Syafi'i? Kitab mazhab Syafi'i apa dia? Kitab perukunan. Kitab perukunan bukan kitab mazhab Syafi'i. Bukan kitab mazhab Syafi'i, macam kitab Fiqhul Manhaji. Saya galakkan tuan-tuan beli kitab fiqh Fiqhul Manhaji. Hanafi bagi kitab apa? Mazhab Hanafi, apa kitab dia pakai? Mukhtasar? Masya Allah, jayid, betul, mumtaz. Lagi? Hidayah, yes, betul. Itu kitab Hanafi. Maka pakai pendapat, baca dalil dia. You baca apa, sebab apa Imam Hanafi kata macam ni, hujah dia. Kenapa Imam Hanafi kata wajib? Bagi mazhab Hanafi kata basuh wuduk macam mana? You ambil wuduk, kepala basuh macam mana? You ambil wuduk, basuh kepala macam mana? Nampak? Dia basuh mazhab Hanafi, dia basuh semua. Bagi mazhab Hanafi, basuh seluruh kepala wajib. Mazhab kita tapi Imam Syafi'i kata sunat basuh satu kepala. Ya, aku suka. Dia kata aku suka. Dan kita Imam Syafi'i kata aku suka kalau orang tu basuh seluruh kepala. Tapi dia kata dari segi wajibnya cukup basuh sebahagian daripada kepala, yang ditolak oleh sebagian ulama lah. Jadi kita ni dari segi perbincangan fiqh. Kalau kita tanya, kalau mazhab Syafi'i, sapu tepi ni pun sah. Macam saya ni botak, kan, botak macam ni, senang je. Saya ambil wuduk, saya sapu sini. Ustaz tak buat macam ni Ustaz? Nabi kata sebahagian kepala. Ni pakai kepala dah? Yes, tu dah, habis, selesai. Tapi orang kita kadang-kadang tersilap dalam masuk kepala tadi. Dia rambut dia remos, dia sentuh sini. Mana sah tuan-tuan? Ini bukan kepala, ni rambut. Kepala tu mesti kena dekat manbatur ra's, sya'ar, mesti kena dekat tempat air rambut tu dia tumbuh tu. Bukan. Okey. Kita basuh dekat zahir kat sini je. Dah cukup. Muka kat sini je. Tak perlu. Hatta janggut pun tak wajib basuh. Mazhab Syafi'i kata janggut macam ni, yang wajibnya kat luar, tapi sunat masukkan. Kan, sunat. Cara-cara ni sunat. Mazhab Syafi'i kata sunat masukkan. Janggut saya tak pakai takci, janggut saya ni nipis. Tengok macam ni Amruddin ni. Janggut disunatkan masuk jari dan dalam. Tapi yang zahir tu wajib masuk jari. So kalau
Lelaki yang janggut pun sunat, perempuan yang rambut tepi-tepi lagi dah tak wajib, Jadi basuh tepi saja. Itu juga kepala tadi. Kenapa mazhab Syafi'i kata sebahagian kepala tak wajib? Ini ialah kerana perbezaan. Jadi kita kena betul, kita kata penulis ni kata mesti wajib baca buku dan memperhatikan. Bagi orang yang tak ada keupayaan untuk baca, itu itulah kita kata dia taklid, dia ikut, tak ada masalah, dia tak berdosa masalah tu. Dia tak bersalah. Opah saya umur dah 80 tahun nak kata, "Pah, baca kitab Al-Man." Dia pun mata nampak tak nampak dah. Ataupun orang yang dia bukannya orang yang membaca, kan? Kadang-kadang dia dah kecil, mungkin dia sekolah sampai darjah 3 je. Kemudian dia kerja sana sini je, apa dia baca surat khabar satu perenggan pun dah pening. Maksudnya kita tadi orang macam ni kita diberi uzur. Tapi tuan-tuan sekalian, CEO, ketua jabatan, doktor, pegawai, engineer, tuan-tuan semua dan puan-puan semua ada kewajipan untuk membaca, ada kemampuan untuk membaca, untuk meneliti ayat-ayat Allah Ta'ala. Bukankah itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Maksudnya kita kena meneliti ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua ada kewajipan untuk membaca. Ada disuruh untuk baca, menggalakkanlah, disuruh untuk memerhatikan. Sebab ini masalah fardu ain. Masalah solat, wudu, itu fardu ain. Tuan-tuan wajib belajar. Tanya tak wajib lagi nak ikut-ikut je. Dia jangan lagi apa, tak boleh lah. Penting janganlah pula asyik-asyik kata, "Alah ustaz dalam TV tu kata." Ustaz, tuan-tuan semua boleh beli kitab Fiqhul Manhaji dari mazhab Syafi'i. Boleh beli kitab boleh beli kitab Bulughul Maram. Boleh beli kitab. Dah mampu beli sekian-sekian benda-benda ni semua, mampu untuk membaca kitab-kitab ni. Tak boleh beli batang Islam Taklim ni, baca kat situ. Pinjam. Photostat. Mesti baca. Sebab apa? Kalau kita ikut-ikut saja, maka itu kita takut-takut nanti Allah Ta'ala akan menyoal kita akhirat kelak. Kau nak ikut siapa sebenarnya ni? Nak ikut Allah ke? Nak ikut Rasul ke? Atau kau nak ikut-ikut orang je? Itu kata dalam kita, ia harus menimbangnya dengan apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kerana setiap mujtahid dari kalangan para ulama' dan pengikutnya dan orang-orang bergabung dengan mazhabnya harus menyebutkan dalil yang menguatkan perkataannya. Jadi at least kalau kita baca mazhab Syafi'i tahu, oh sebab apa mazhab Syafi'i kata macam tu. Sebab apa mazhab Syafi'i kata boleh tenyih sikit je. Sebab apa? Sebab apa? Apa dalil mazhab Syafi'i? Kenapa mazhab Syafi'i kata tenyih sikit je? Sedangkan banyak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sendiri, Rubai' binti Muawidh, contohnya Abdullah bin Zaid, contohnya Hayyah daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata aku Nabi sapu seluruh kepalanya dan sekali saja. Kenapa mazhab Syafi'i kata boleh tenyih sekali? Kita kena baca. Jadi tuan-tuan tak ikut-ikut. Maksudnya bila datang hadis macam tadi, Nabi sapu seluruh kepala, datang hadis ni kita dah rasa tak sedar hati dah. Tiba rasa tak sedar hati, takkanlah kita buat calik sedangkan Nabi suruh satu kepala. Ini menuntut kita untuk baca kitab. Rupanya memang Imam Syafi'i kata ya patut basuh satu kepala, disunatkan. Tapi Imam Syafi'i kata kenapa boleh calik sikit? Kenapa? Apa dalil dia? Sebab berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pakai serban. Dia nak ambil wuduk, Nabi tolak serban je ni, dan Nabi sapu dekat depan kepala dia ni, sapu sebahagian. Kemudian yang lain tu Nabi sapu atas serban. Dalil bahawa yang disuruh sapu ialah kepala tu sebahagian. Yang ni mazhab Syafi'i dia tafsirkan macam ni. Dia sebut dalam kitab Bahrul Mazi dan kitab tu. Semua sebahagian ulama kata tidak, dia kata sebab tu Nabi sapu atas serban sekali, menunjukkan bahawa satu kepala tu yang afdal. Tapi dia kata kalau sapu atas serban dengan sapu kepala tak sama. Sapu kepala yang patutnya sapu kepala. Allahu a'lam. Apa pun ini khilaf dalam masalah fiqh. Nak cerita bahawa oh mazhab Syafi'i pun ada dalil rupanya. Jadi kat sini kita faham bahawa ini perbezaan dari segi faham dalil. Cuma kalau tanya saya mana yang kuat masalah ni, sapu seluruh kepala lah. Imam Syafi'i pun suruh sapu seluruh kepala. Tapi adakah dia wajib? Dekat sini soalan yang seterusnya yang bukan dalam kelas ni lah. Kelas ni kelas Fathul Majid. Itu belum masuk kelas fiqh. Okey, sambung. Kebenaran dalam satu masalah hanya ada satu. Nampak ni? Satu penulis ni.
Jadi dalam masalah ni, jadi kita dah bincang kata Ustaz tadi hormat pendapat lain. Yes, kita hormat pendapat lain, tapi pasti ada satu sahaja yang benar, yang lebih dekat dengan hadis Nabi SAW. Tapi sekali lagi, walaupun memang ada satu saja, sekali lagi kita hormat juga pendapat yang lain. Sebab tu kadang-kadang sebagian ulama' dia bila mengajar kata pendapat dia ada 3 pendapat dalam masalah ni, semua dalil dia bawa. Kemudian anak murid dia tanya, "Ustaz, mana pendapat yang kuat masalah ni?" Kamu pilih lah, dia kata. Sebab dia tak nak melazimkan apa yang kuat pada diri dia, orang pun ikut kuat pada anak murid dia. Tapi setengah syekh juga dia kata yang rajih masalah ni sekian-sekian. Yang kuat dalam masalah ni ialah pendapat tadi, sapu satu kepala tu ialah wajib, contohnya. Contohnya lah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sama lagi, orang yang jujur akan menjadikan penelitian perenungan terhadap ucapan mereka sebagai jalan untuk mengetahui berbagai masalah dan mengingatnya, serta untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama ahli dalil. Maka dengan demikian diketahuilah mana yang konsisten dengan dalil, lalu ia mengikutinya. Kat sini nak bagi tahu kita bahawa kenapa kita rujuk kitab-kitab mazhab kita. Sebab tanpa kita merujuk kitab-kitab mazhab kita ni, mana kita faham masalah fiqh tersebut, betul tak? Kita belilah buku apa tu, kalau Masilah baru beli ni, buku apa Masilah? Buku masuk hadis tu kan, RM1,600 Ustaz Ridwan jual tu, hadis tu. Keluarkan fardu solat ada berapa rukun solat. Tegih-hegih nak buka Quran. Apa rukun solat, buka hadis. Boleh buat sendiri tak? Tak bolehnya. Sebab itulah kita ni tak mampu. Kita bukan ahli ijtihad masalah ni. Kita buat apa? Kita buka lah kitab Syafi'i. Oh, rukun solat ada 13. Dalil dia apa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi kitab ulama' tadi kita rujuk untuk memahami dalil, dekatkan kita berdalil. Lepas tu tak boleh juga orang kata aku mana-mana mazhab aku tak pakai. Oh, mana boleh. Ada orang yang ekstrim juga, aku hanya pakai Quran dan sunnah, aku tak tengok kitab-kitab semua. Jangan takut terlajak lebih bang. Ni ada orang terlajak. Dia terlajak kata Quran sunnah, saya tak pakai kitab-kitab Syafi'i apa semua. Itu tak boleh. Ni terlajak. Kadang-kadang bawa fitnah pula kepada gerakan sunnah. Ini betul Imam Syafi'i, kita akan tengok nanti. Nabi Syafi'i kata pakai hadis yang sahih, tapi tidak bermakna kita kena campak masa tak usah pakai mazhab langsung. Tak boleh. Lepas tu kita dalam masalah ni kita wasatiyah, kita bersifat pertengahan. Kita kata apa? Fanatik mazhab juga tidak betul. Fanatik mazhab tidak betul. Menurut mazhab juga tidak betul. Fanatik mazhab maksudnya kalau kita lahir Syafi'i dah, tak boleh keluar dari Syafi'i dah. Mesti Syafi'i sampai mati Syafi'i. Mengucap pun aku mengucap aku mazhab Syafi'i. Malaikat tanya mazhab apa? Syafi'i. Itu tak boleh macam tu. Fanatik. Mazhab Syafi'i tak boleh kahwin dengan Hanafi. Tak boleh, ni salah. Sebab apa tak nak kahwin dengan anak dia? Dia Hanafi. Dia Hanafi lah. Hanafi tak boleh makan apa? Mazhab Hanafi tak boleh makan apa? Kura-kura kan? Mazhab Hanafi tak boleh makan kura-kura. Tu ada satu kes, dia tak nak kahwin dengan anak dia sebab nanti anak dia makan kura-kura. Jangan macam tu. Imam Syafi'i tak boleh makan sebagai binatang dua alam, sebagai kitab fiqh Syafi'i. Sebagai kitab fiqh Syafi'i. Ini kita kata mazhab lain, bakal dengan orang Hambali buaya boleh makan. Kata Syekh Syamkhiti, dia kata buaya boleh makan. Sebab satu ustaz tu kata, wahai Syekh, kalau aku buat fatwa dekat Malaysia, aku kena hentam dengan Melayu tu. Buaya boleh makan? Kata boleh. Kata tak boleh, kata ada hadis Nabi. Kata Nabi larang bunuh. Kata Nabi larang bunuh, Nabi tak boleh makan. Binatang yang Nabi larang bunuh, maksudnya haram makan. Dubuk, haina.
Hyena macam geografik tu. Kau tengok yang duk bergaduh dengan singa tu. Kalau singa ada, mesti dia ada menyibuk. Senyum je. Singa tak boleh makan, dubuk boleh makan. Tapi boleh makan, dikecualikan dengan ada nas. Ui, ustaz, dubuk ustaz, ya benar. Anjing tak boleh makan, confirm. Dubuk boleh makan pula. Dubuk mana cari? Dia kena pergi Afrika lah. Okay. Taman negara kat mana ke? Kat sini. Tak boleh, itu kita kata. Para ulama' ni ialah tempat kita rujuk untuk memahami dalil. Dan tak boleh ta'assub mazhab, tak boleh. Menolak mazhab 100% pun tak boleh. Kalau kita tolak mazhab, siapa kita nak rujuk sekarang ni? Cuma bila kita buat statement macam ni, maknanya kita ikut mazhab kita. Tapi mana mazhab kita yang tak ikut dalil, yang mana ada dalil lebih kuat, kita ikut dalil yang lebih kuat. Macam Imam Nawawi punya pendapat. Imam Nawawi kata anjing tu yang kena basuh dengan 7 kali hanyalah air liurnya, luar tak payah. Imam Nawawi kata babi tu tak perlu basuh dengan tanah, basuh macam biasa saja. Jadi kalau pergi dekat pasar raya, terpegang pig linen, kasut tu kan, saya pegang kasut, pig linen, pig lining, pegang, Allah, pig lining tapi ni. Mula masa dulu tak pandai lagi, tahan tangan sini . Mana cik tanah kelas kabut. Aku tu keluar tangan macam ni je. Jadi kalau belajar, orang kata, basuh macam biasa je lah. Tapi pada masa yang sama, tak boleh kita engkar kata suruh basuh 7 kali tadi. Jangan marah pula. Jangan kata, asal kau buat macam ni, tahan je ni. Basuh tangan cik tanah, apalah kau ni. Tak boleh engkar juga. Cuma kalau pagi yang dah belajar, senyap-senyap lah pergi toilet basuh. Dah basuh ke belum? Dah, mak. Basuh air tanah ke? Je lah. Betul atau tidak? Je lah. Nak tipu dosa. Tipu mak kan, nak tipu mak pula tu. Tak seperti betul. Je lah. Basuh macam biasa. Sama juga macam pinggan kan. Pinggan orang kufar contohnya, orang bukan Islam. Macam keluarga dia bukan Islam kan. Contohnya sebagian makan khinzir. Ambil pinggan tu basuh je dengan sabun. Boleh. Masalah tu boleh. Dalam pendapat tu. Apa mazhab Syafi'i kan tak boleh. Mazhab Syafi'i kena basuh dengan air tanah. Macam ulama' punya ada perbincangan lain dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sini mazhab Syafi'i kata boleh. Tapi poin yang seterusnya saya nak bawa pula ialah jangan ambil yang termudah. Ini satu lagi masalah pula. Saya ustaz, saya jamak, tak kisah apa hari pun saya jamak kasar juga. Sebab apa? Mudah. Saya tak ikut jarak. Saya rasa macam saya musafir, saya boleh kasar. Sebab apa? Mudah. Taklah, kita kena 2 marhalah. Tak adalah. Yang mudah ini tak perlu ada 2 marhalah. Betul tak ni statement ni? Contohnya, betul tak statement macam ni? Macam pernah dengar ya? Saya kata salah. Kita kata sebab apa saya tak kata 2 marhalah. Sebab kata saya pendapat bahawa dalilnya sekian-sekian. Dia kata masalah 2 marhalah ni ialah masalah yang dalilnya tak apa jelas. Perlu kena 2 marhalah baru boleh qasar. Jadi saya pendapat bahawa dalil yang lebih kuat dalam masalah ni ialah, dalil yang lebih kuat dalam masalah ini ialah tiada jarak tertentu dalam musafir. Selagi kita nampak kita ni musafir, kita musafir. Ini saya beri contoh ya, bukan saya suruh pegang pendapat tu. Contoh. Itu juga dengan hari. Saya kata saya musafir 3 hari ke macam mana ustaz? Kata lepas 3 hari tak boleh dah main qasar dengan jamak. Ada ustaz kat Yayasan Taklim kata boleh, berapa hari pun boleh. Saya ambil pendapat yang boleh lah ustaz, mudah. Tak boleh. Jangan macam tu. Dia yang penting kata, kenapa kamu ambil pendapat yang kata tidak ada hari ni bukan 3 hari? Kerana saya dalil ni, saya tengok dalil lebih kuat. Apa dalil tu? Tak tahu, tak boleh juga. Dengan maksud saya belajar dalam kitab, walaupun dia tak hafal, dia belajar dalam kitab tu, Ensiklopedia Fiqh Sunnah tu. Kalau Ustaz Ridwan yang lama tak ada tu, ada dalam buku tu. Contohnya, contoh. Dia kata contoh.
jangan ambil pendapat satu pendapat yang paling mudah. Kalau tidak, kita akan terjatuh kepada nanti bab zindiq. Jadi zindiq seperti kata Imam Zahabi rahimahullah, siapa yang tatabbu' rukhas, siapa yang cari yang mana paling mudah dalam setiap mazhab, maka dia akan jadi zindiq. Faham tak? Dia ambil yang paling mudah dalam setiap mazhab. Saya bagi contoh, biasanya bab nikah lah kan. Mazhab Hanafi perlu ada wali tak? Wajib tak wali? Mazhab Hanafi tak wajib wali. Wali masa nikah mesti bapak mesti ada, bapak mesti bagi izin. Betul tak? Tak wajib. Mazhab Hanafi tak wajib. Bapak tak bagi izin pun anak perempuan boleh kahwin dengan lelaki tu. Tapi sebab adat, sebagainya jadi adat dan lain. Jadi mazhab Hanafi sendiri tak boleh. Boleh kahwin tak ada wali. Mazhab Maliki boleh kahwin tak ada saksi. Cantik, gabungkan dua-dua sekali. Bab saksi ambil mazhab Maliki, bab wali ambil mazhab Hanafi. Cantik. Jom kita nikah, tak ada saksi, tak ada wali. Kita jumpa hakim, jom nikahkan dua. Mana boleh macam tu? Ambil yang paling mudah dalam setiap mazhab. Tak boleh. Kita akan tatabbu' rukhas, kita akan cari yang paling mudah, maka kita akan tergelincir dalam kesalahan. Yang patutnya kita apa? Cari yang terkuat dalilnya dalam setiap mazhab. Itu yang paling sepatutnya kita lakukan. Dalam mana yang sama, tak lupa kita punya mazhab yang kita pegang yang asal, mazhab Syafi'i. Ustaz, perlu ke kita ada mazhab yang asal ni? Soalan balik. Ya perlu, sebab kita nak pegang, nak patah balik ke mana? Bila satu masalah, kita nak patah balik ke mana dulu? Mazhab Syafi'i dulu. Sebab kita tak ada mazhab lain dah. Kita mazhab yang kita belajar mazhab Syafi'i dulu. Kita patah balik ke Syafi'i. Contohnya, bukan semua masalah kita ada keupayaan untuk tengok dalil yang mana paling kuat. Bukan semua masalah kita ada. Masa sekarang masalah wuduk, bolehlah. Yang paling kuat ialah basuh satu kepala. Masalah lain, nikah, jual beli. Maka ketika ni kita tak ada cara lain. Kalau orang tanya, ustaz macam mana hukum jual beli ni, sah ke tak sah? Saya ambil kitab Syafi'i, buka, baca, oh tak sah. Cukup. Kata balik asal. Kemudian kata ustaz, tapi mazhab lain kata apa? Bawa kita bincang. Lepas tu bawa mazhab kedua, mazhab ketiga, dalil dia. Lepas tu kita tengok mana yang berapa ulama yang kata terkuat masalah ni. Faham ke apa cerita saya bebel ni? Faham tak isu dia? Ya. Jadi kat sini sebenarnya nak ajar kita bahawa jangan kita ta'assub mazhab. Yang penting ta'assub pada dalil. Ta'assub pada dalil. Ya, Puan Wasilah, ya soalan. Yang nak tanya tu, jadi tak payah pegang pada mazhab, tapi yang dalil yang paling kuat. Macam ni, perlu patah balik pada mazhab asas kita. Contohnya, orang Jepun mazhab apa? Tak, maksudnya tak tahu. Maksudnya sekarang ni patah balik kepada mazhab asas kita. Maksudnya kita kat Malaysia, asas kita apa? Kerajaan nuklear Syafi'i. Jadi asas kita Syafi'i. Kalau yang daripada Bangladesh, India, Pakistan, Hanafi. Patah balik kita Hanafi. Lepas tu kita pakai kitab tu. Kemudian ada keupayaan tengok dalil setiap mazhab. Dan sekiranya ada orang buat pendapat lain, bukanlah pendapat tu macam ni lah. Contohnya kita kata dalil tadi kan, khinzir tadi. Mazhab Syafi'i kata khinzir kena basuh 7 kali macam jilatan anjing. Sebab kalau anjing tu yang keji 7 kali, babi bahkan disebut dalam Quran, fa innahu rijsun, maka lebih teruk daripada anjing, maka kena basuh 7 kali. Cakap pula memang ada pendapat lain. Taklah, babi hanya basuh sekali dengan air, bagi hilang bau, warna dan rasa. Dah bersih. Letak sebelah. Dekat sini baru dapat pendapat lain datang, letak sebelah. Kita tengok mana yang lebih kuat dalilnya. Kalau kita rasa yang kuat dalilnya, nak suruh stop lah tu. Kalau kuat dalilnya, masa kita patah balik pada dalil yang mana terkuat, dalil yang mana yang paling sahih, mana yang terkuat dan yang paling sahih dalam masalah ni. Kita buka sebelah.
Sikit lagi kita kejar 2-3 minit. Nampak bawah ni ada kata dalam Abu Daud dengan lengkap dengan sanadnya dari sahabat Muaz. Rasulullah SAW ketika hendak mengutus Muaz ke Yaman, Nabi nak hantar Muaz ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana kamu memutuskan jika kamu hadap satu kasus, kes lah. Bila kamu ada satu kes masalah fiqah, macam mana kamu nak putuskan? Dia kata, saya putuskan dengan kitabullah. Kalau tak jumpa dalam kitabullah, saya tengok dalam sunnah Rasulullah. Jika kamu tak dapat dalam Quran, dalam hadis, maka kamu nak buat apa? Dalam Quran tak jumpa, dalam hadis tak jumpa, maka saya berijtihad dengan pendapatku dan aku cuba nak dapatkan keputusan yang terbaik. Ni hadis ni lemah. Dalam sekali ingat, hadis ni lemah. Cuma kita kata apa? Kaedah ni memang kaedah ulama pakai. Contohnya Al-Quran tak sebut, sunnah tak sebut, maka dia berijtihad dengan cara tersendiri, dengan kaedah-kaedah ijtihad dia lah. Contoh dalam kes yang mudah, masalah ni lah, masalah dadah lah. Dalam Quran dia sebut dadah tak? Dalam sunnah sebut dadah tak? Yang ada fi amali mumaddadah je lah. Bukan dadah tu. Bukan dadah tu. Fi amali mumaddadah. Tapi bukan dadah maka isap tu. Itu dadah ayat Quran. Mumaddadah maknanya dipanjangkan. Akhirat nanti dia punya tiang azab tu. Jadi kat sini kita kata macam mana ulama keluarkan dadah tu haram? Ini kata ijtihad. Dia pakai qiyas, dia pakai kaedah-kaedah lain. Apa hukum buat penjara? Dalam Quran tak sebut apa hukum buat penjara. Apa hukum mengumpulkan Quran? Apa hukum mengumpulkan hadis? Kat sini ulama pakai kaedah berijtihad. Ijtihad maksudnya ialah kaedah keluarkan hukum yang berdasarkan Quran dan sunnah juga. Asas dia. Wallahu ta'ala panjang kat sini bebek. Satu buku surat tak sampai. Surat 732 dengan pantas ya. Para imam, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, tidak lalai dalam menerangkan, bahkan mereka melarang taklid kepada mereka jika telah jelas dalam sunnah. Maksudnya jangan ikut pendapat aku kalau ada dalil yang bertentangan dengan pendapat aku. Ni kata para imam. Kerana mereka mengetahui bahawa di sana ada ilmu yang belum mereka ketahui. Para imam kata dia bukan maksum. Maksud ada benda yang aku tak tahu, mungkin aku tersalah. Anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dia berbeza dengan pendapat Abu Hanifah 500 masalah. Jadi kalau tak ikut mazhab Hanafi sesat ke? Tak semestinya. Itu juga saya, mazhab Syafi'i. Anak murid dia banyak yang berbeza pendapat dengan Imam Buaiti sendiri, banyak pendapat yang berbeza dengan Imam Syafi'i sendiri. Nampak tak? Mana pendapat yang lebih kuat dalilnya? Apa kata Imam Abu Hanifah? Baca bawah tu. Imam Abu Hanifah berkata, jika ada hadis datang dari Rasulullah SAW, maka harus diletakkan atas kepala dan mata. Maksudnya atas kepala. Hadis datang, letak atas kepala. Jika datang para sahabat, maka harus letak atas kepala. Jika daripada tabi'in, tabi'in maksudnya, sebab Imam Abu Hanifah kan dia dekat-dekat dengan tabi'in, jadi kata-kata kita bincang. Tapi Quran dengan sunnah dan para sahabat atas kepala, tak boleh lawan. Kedua, dia berkata, jika aku mengatakan suatu perkataan sedang kitabullah menentangnya, maka tinggalkan perkataanku. Kalau aku ada pendapat hadis berlawanan, tinggalkan pendapat aku. Jika sabda Rasulullah SAW yang menentangnya, dia berkata, tinggalkanlah perkataanku kerana sabda Rasulullah, tinggalkan pendapat aku kerana hadis Nabi SAW. Bahawa Ar-Rabi' berkata, Rabi' bin Khuthaim berkata, aku telah mendengar Syafi'i rahimahullah berkata, jika kamu semua menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah, maka ambillah sunnah Rasulullah, kata Imam Syafi'i. Bila bertentangan pendapatku dengan sunnah, tinggalkan apa yang aku kata, kata Imam Syafi'i. Dia berkata, jika ada hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, buanglah dekat tembok, buang kat dinding. Imam Malik berkata, setiap orang diambil perkataannya yang dapat ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Pendapat yang biasa disebut kan. Imam Malik kata, semua pendapat orang boleh diterima dan boleh ditolak. Saya punya pendapat boleh diterima, boleh tolak. Imam pendapat boleh diterima, tolak, kecuali pendapat Rasulullah SAW. Tapi yang 1, 2, 3 ni perhatikan, nak tolak, hendaklah tolak dengan dalil. Jangan tolak sesedap hati. Sebab apa kau tolak? Tak best lah pendapat ni. Jangan. Tolak kerana dalil. Tolak kerana dalil. Bila ada dalil, kita tolak. Kalau tak ada dalil, jangan tolak. Kita kena patuh. Sebab apa? Kita disuruh untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang alim sekiranya kamu tidak
mengetahuinya. Wallahu taala alam bisawab. Sama ahli kelas banget. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu